pahalanya ialah sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak dibandingkan dengan hari-hari lain. Kita mempunyai 360 hari setahun, tapi dalam setahun ada 10 hari yang paling afdal, ialah jatuh pada hari ini jemaah. Bermula semalam lagi 1 Zulhijjah, hari ini dah 2 Zulhijjah, sehingganya 10 Zulhijjah. 10 hari yang paling afdal dalam setahun ialah hari-hari yang berada di awal 10 hari Zulhijjah. 10 hari yang awal. Yang kedua dan yang ketiga, tapi yang afdalnya berada di 10 hari awal Zulhijjah, merupakan masa yang Allah buka atau bagi promosi kepada kita selama 10 hari agar kita melakukan ibadah. Apa-apa saja ibadah yang kita perlu buat seperti biasa, yang wajib solat 5 waktu, tak ada apa-apa tambah dan kurang. Selebihnya kita ekstra solat-solat sunat. Siapa tak cukup lagi solat sunat, 12 rakaat sunat rawatib cukup kan. Kalau dah cukup nak lebihkan sedikit pun tak apa, sampai 18 rakaat pun boleh untuk solat sunat rawatib. Yang kedua solat sunat duha, selalu duk solat 2, hari ini solat 4 pun boleh dengan 1 salam. Ya. Yang ketiga solat witir, mungkin selalu kita baca solat 1 rakaat, mungkin 10 hari ini kita solat 3 rakaat. Atau dulu kita dah solat witir 3 rakaat, tapi kita solat di lepas isyak. So, sekarang ni cubalah nak solat witir sebelum subuh. Untuk kita dapat ganjaran bertambah daripada witir lepas isyak, afdalnya witir sebelum subuh. Adapun tahajud pun sama, maksimumnya 8. Mungkin kita tak berjaya 8 rakaat. Sebelum ni kita buat 2 je, atau 4, atau 6. Untuk 10 hari ni, jom jamaah kita cubalah. Berusaha sedaya upaya agar kita berjaya melakukan semaksimum mungkin ibadah-ibadah yang dikatakan sunat, yang tak pernah kita penuhi ruang-ruang yang kosong. Maka pada hari inilah kita memenuhi ruang-ruang yang kosong yang sedia ada dalam tempoh 10 hari. Ya. Contoh, selain daripada solat fardu memang jelas tak ada tambah tak ada kurang. Cuma solat sunat rawatib kita maksimum mungkin. Solat duha memperbanyakkan lagi rakaat. Solat witir 3 lebih cantik. Solat tahajud 8. Itu solat-solat yang kita perlu memenuhi, yang sebelum ni kita tidak mencukupi. So kita cukupkanlah untuk berada dalam 10 hari awal Zulhijjah. Itu orang panggil basic, ya, basic. Amalan basic yang biasa kita buat hari-hari. Yang tak semestinya datang bulan Zulhijjah pun kita dah buat dah. Cuma nak kita minta tingkatkan sedikit jumlah-jumlah tu. Bagi penuhkan apa-apa yang kita tidak penuhkan sebelum daripada ini, kita penuhkan. Kalau 10, kita buat 5, kita buat cukup-cukup 10. Kalau 3, kita buat 1, buatlah cukup-cukup 3. Itu makna kita penuhkan ruang-ruang yang kosong yang sedia ada. Selebihnya untuk awal 10 Zulhijjah, kita berpuasa jemaah. Ini menu khusus kepada bulan Zulhijjah. Berpuasa 9 hari sahaja untuk sama-sama kita memenuhi. Kalau tak mampu 9 hari, puasalah 3 hari ke 5 hari ke. Kan pilih hari-hari Isnin dan hari Khamis. Ya, tapi jangan tinggallah hari yang 9 Zulhijjah. Merupakan puasa sunat Arafah jemaah. Yang mana kita dengan ahli jamaah haji berada di Mekah, kita dengan mereka sama, seri. Mereka dapat pahala, kita pun dapat pahala. Ingat macam tu. Kita nak pergi haji tak dapat, kan? Lagipun nama tak ada kat tabung haji. Tapi kita masih berpeluang untuk nak menikmati ganjaran-ganjaran yang berada semasa mereka mengerjakan haji. Walaupun kita tidak mengerjakan haji, kita berada di tanah air sekalipun, kita dapat mengautkan ganjaran-ganjaran tak kurang dari mereka juga jemaah. Sebagai contoh, mereka berwukuf di Padang Arafah, mereka ada Padang Arafah, tapi mereka tak boleh buat apa dia, puasa sunat Arafah, mereka tak boleh berpuasa. Habis itu kita kat Taman Ihsan ni,
Kita tak ada padang Arafah, kita nak pergi wukuf ke mana? Kan? Bila kita tak ada padang Arafah, Allah buka peluang kepada kita supaya kita berpuasa Arafah. Betul? Mereka dapat satu, tak dapat satu. Kita pun dapat satu, tak dapat satu. Kita tak ada padang Arafah kat Taman Ehsan, tapi kita ada puasa sunat Arafah. Mereka di Mekah ada padang Arafah, tapi mereka tak boleh berpuasa sunat Arafah. Jelas jemaah tu, sunat kita sangat-sangat berpakatlah sama-sama anak beranak kita supaya berjaya melaksanakan puasa sunat 9 hari, ya, terutamanya hari Arafah. Hari ni pun boleh, siapa berminat, kalau tak makan sarapan pagi lagi, boleh niat. Sahaja aku berpuasa sunat Zulhijjah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jelas tu jemaah. So, masing-masing berada di padang Arafah. Mereka jemaah haji, kita berada di padang Taman Ehsan. Mereka berdoa di padang Arafah, kita pun berdoa di hari Arafah. Betul? Sama-sama kan? Mereka berada di padang, kita berada di hari Arafah. Mereka berdoa di padang Arafah, kita di Taman Ehsan. Berdoa juga, masing-masing doa mustajab. Tapi kita tak ada padang, tapi kita ada hari Arafah. So, dua-dua. Nampak tu? Dua-dua. Mereka dapat dua, kita pun dapat dua. So, itulah kebenarannya yang kita jangan lepaskan peluang. Walaupun kita bukan jamaah haji sekalipun, kita ada peluang. Ya Allah Maha Adil kepada setiap hamba-Nya. Bukan Allah beri ganjaran selebih-lebih sebanyak-banyaknya kepada ahli jamaah haji dan Allah tidak buka peluang kepada yang tidak melakukan haji. Tidak. Sebab yang melakukan haji 5 juta je maksimum. Habis itu ayat Malaysia, ayat orang Islam satu dunia berapa ribu juta. Kalau tak boleh ada peluang nak dapat pahala, mana kan? Orang panggil tak adil lah kalau kat situ. Tapi di sini Allah Maha Adil. Allah beri kepada mereka 5 juta jamaah haji. Ikut tahun-tahun lepas lah. Tahun ni kata 60,000 saja. Kan? Kita yang ramai lagi berada di tanah air. Peluang pada Arafah tak ada. Peluang nak melontar pun tak ada. Tetapi kita ada peluang sama dengan mereka. Mereka dapat haji mabrur. Mereka dapat pahala seperti dilahir pada hari pertama. Maknanya digugurkan dosa, bersihnya dosa mereka yang melakukan haji. Kita pun sama jemaah bila berada di hari Arafah nanti kita akan bagi tahu minggu depan hari Arafah hari Senin ya. Kita akan bagi tahu lagi sekali berkenaan dengan masa mustajab yang kita akan berdoa pada hari Arafah. Mereka berdoa di padang Arafah, kita berdoa di Taman Ehsan. Tapi ingat, masa yang kita berdoa kena sama masa dengan hari Arafah di Mekah sana. Nanti kita akan bagi tahu, minggu depan kita akan terapkan lagi, tegaskan lagi, mantapkan lagi maklumat kita berkaitan pukul berapa perlu kita nak berdoa ketika pada hari Arafah. Sebab jam tak sama. Kita awal 5 jam daripada Mekah. So kurang lebihnya hari Isnin ni jemaah pukul 10 pagi. Kita panggil doa hari Arafah. Kita dah puasa dah 5 jam. Sebab kita puasa kena ikut matahari. Bila terbit matahari tak boleh makan dah. Sebab tu belum subuh boleh makan sebab kita makan sahur. Kita ikut negara kita. Sebab puasa dia ikut matahari. Tapi bila nak berdoa pada hari Arafah kena ikut Arafah. So Arafah kita subuh dia tak masuk lagi hari Arafah. Dia tengah tidur masa tu pukul 3 pagi. Kita pukul 10 pagi baru dia bangun. Dia bangun pukul 5 dia solat subuh. Dari situlah kita bermulanya berdoa yang merupakan doa pada hari Arafah. Doa bukan pada Arafah jemaah, mereka berada di padang, mereka dapat padang tu, kita tak ada padang, tapi kita ada hari. Hari ini bukan Mekah saja punya hari. Kita satu dunia pun punya hari juga. Kita panggil hari apa? Hari Arafah. So hari Arafah ni jarak tempohnya 12 jam daripada 10 pagi sampai 10 malam jemaah. Lepas Isyak pun kita masih boleh berdoa lagi, kita guna mode Arafah. Guna wifi Arafah. Itulah antara sedikit pembuka bicara kita pada pagi ini supaya kita nampak benda apa yang kita nak buat pada 10 hari awal Zulhijjah. So tadi kita berpuasa sunat Arafah. Lebih pada tu apa kita nak buat? Kita banyak-banyak tahlil, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah banyak juga takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang mana dalam takbir raya tu jemaah boleh bawa yang tu. Bermula semalam lagi dah boleh dah.
Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang ni pun dah kira boleh dah. Kita berzikir. Sebab nama kita berzikir. Ya. Kita panggil satu set zikir takbir raya. Walaupun tak sampai raya lagi, kita panggil set zikir. Kan? Set zikir ada tahlil, takbir, ada tahmid. Itu kita panggil berzikir. Dan zikir lepas solat pun boleh. Nak berzikir sambil-sambil duduk atas sofa pun boleh. Sambil-sambil ada kat dapur memasak pun boleh juga. Jemaah ya. Itu kita nak memenuhi ruang-ruang yang kosong. Yang masih ada kosong lagi tu kita penuhkan dengan ibadah berzikir. Lepas tu sedekah pun boleh hari-hari. Dalam 10 hari ini kita sedekah. Dulu dah sedekah juga RM10 sehari contoh. Masuk 10 awal Zulhijjah ni tambah sikit RM15 ke 20 ke. Itu sebagai contoh. Jemaah ya. Okey. Selebihnya mengaji. Mengaji. Kalau boleh 1 juzuk sehari ke. Mengaji guna Quran stand pun boleh. Setiap rakaat pertama dan rakaat yang kedua baca Quran. Dan rakaat ketiga, 4 tak boleh lah. Baca Fatihah saja. So kita buka lah Quran stand tu kita baca. 1 muka surat, 1 rakaat. Sebelah kanan. Muka surat sebelah kiri, rakaat yang kedua. Macam itulah rutin harian kita jemaah. Supaya kita menjadi hamba yang bijak. Hamba yang melabur. Membuat pelaburan agar masa depannya cerah. Masa depannya terjamin. Mudah-mudahan kita dimati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Okey, Ustaz serah kepada pembaca. Muka surat berapa kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab 9, Zikir-Zikir Puasa. Bab 1, Zikir ketika melihat bulan sabit. Hadis nombor 544. Kami riwayatkan di dalam Musnad Ad-Darimi dan Kitab Al-Tirmizi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat hilal baginda mengucapkan. Okey jemaah, nak minta garis dalam buku masing-masing di rumah masing-masing. Bangunkan pen tu. Pen sekarang dia duduk baring kan. Tegakkan pen tu, jalankan pen tu. Letak underline dekat bulan sabit. Ya, bulan sabit tu bahasa kita lah ya. Nak kata anak bulan pun boleh ya. Anak bulan pun boleh. Kita ada 2 nama ya, bulan sabit atau anak bulan. Satu lagi nombor 3 hilal. Hilal ya. Itu 3 nama tu maknanya satu sahaja. So jamaah boleh memperkayakan bahasa ya. Takut duk kelahi bukan bulan sabit lah, hilal lah contoh. Orang ni pula bukan bulan sabit lah, anak bulan lah. Sedangkan 3 tu sama. Ya. So bulan sabit, satu lagi anak bulan, satu lagi hilal. Kita nak ambil kat mana hilal? Dekat dalam bacaan 544 tu lah ada kalimah hilal tu. Tu hilal ya. So maknanya sama. Ya, ambil bahasa di situ. Belajar kena faham. Bukan pandai baca Quran, pandai baca mengaji hadis saja tidak. Kan, sampingan pun kena tahu dan kena faham juga. Minta admin baca dekat bawah yang ada nota kaki tu 167. Kita nak tahu apa dia hilal ya. Okey. Bulan sabit tanda masuk bulan baru. Yang dimaksudkan di sini adalah masuk bulan Ramadan. Okey, naik balik ya. Itu makna bulan sabit maksudnya datangnya bulan baru. Artinya nak letak satu lagi ialah 1 hari bulan Qamari. Bulan sabit ni bukan bulan Ramadan saja, 12 bulan lah. Ingat tu. Cuma dalam 12 bulan, 3 bulan saja yang sunat kita tengok anak bulan. Selebihnya tak sunat. Yang tu pun dia maaf kena senarai kat birai tu. 1 bulan, anak bulan Ramadan. Yang kedua anak bulan Syawal. Yang ketiga anak bulan Zulhijjah. 3 bulan saja yang kita digalakkan untuk melihat anak bulan.
Walaupun bulan ada 12 bulan, yang lain kita tidak galakkan untuk kita melihat. Ya, tapi untuk 3 bulan ini memang secara resmi jemaah. Kerajaan pemerintah memang dia bertanggungjawab untuk menguruskan, pastikan hari ini satu hari bulan atau tidak. So setiap bulan sebelumnya 29 hari bulan, maka dia kena tengok dah. Kalau dia nampak, maka besok hari satu hari bulan. Kalau tak nampak, besok hari 30 hari bulan. Itu caranya kita beribadah tentang bulan sabit. So, kita bertanggungjawab, terutamanya pemerintah, hanya 3 bulan saja. Jamaah boleh tulis kat situ. Pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan Syawal, yang ketiga bulan Zulhijjah. 3 bulan ni saja yang digalakkan untuk kita melihat anak bulan. Jelas tu jemaah? So, kita dah terlepas semua dah. Baru ni bulan Ramadan, terlepas dah. Sebab tu. Baru ni bulan Syawal pun dah terlepas dah. Sekarang bulan Zulhijjah pun dah terlepas. Sebab apa? Sebab semalam 1 Zulhijjah. Orang tengok anak bulan malam kemarin tu. Sebab tu. Tak apa, walaupun dah terlepas, kita guna untuk tahun depan pula. Ilmu yang kita akan belajar sekarang ni, kita akan guna tahun depan. Paling kurang kita tahu, rupa-rupanya ada doa ya bila tengok anak bulan. Macam tu kita nak bagi tahu. Bukan bulan Ramadan saja, 12 bulan, kalau kita ternampak satu hari bulan, setiap bulan-bulan Qamari itu 12 bulan itu, disunatkan kita baca. Apa dia baca? Kita letak kat sini, baca ketika melihat anak bulan. Ya? Doa ini ketika melihat anak bulan. Maksudnya hari bulan pertama. Satu hari bulan. Kalau bulan cerah dah tak boleh dah. Jemaah. Bulan cerah, bulan purnama itu dah tak boleh baca dah. Ini setiap satu hari bulan Qamari. Setiap satu hari bulan Qamari. Bila kita melihat dekat langit sana, ternampak anak bulan. Atau masuk hari yang kedua pun masih boleh lagi jemaah kita baca. Cantik kan kita azkar kita kan, baru ni pasal hujan, pasal ribut, pasal angin kan. Sekarang ni pasal bulan pula jemaah. Baru-baru ni pasal jatuh bintang kan. Allah, banyaknya ibadah kita kan. Bukan solat saja ibadah kita kan. Pasal hujan pun ibadah, pasal angin kencang pun ibadah, pasal bintang jatuh pun ibadah, pasal satu hari bulan Qamari pun ibadah juga. Allahu Akbar. Habis tu nak jadi ibadah, nak buat macam mana? Baca doa. Mana doanya? Di depan kita ni lah. Ustaz baca kan? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah bulan sabit ini atas kami berupa rasa aman, iman, keselamatan dan Islam. Wahai bulan sabit, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Cantik jemaah. Yang makna pun senang difaham. Ada 3 tema kat situ. Kalau kita nak mendalami, tema pertama bil yumni wal iman. Tema yang kedua wassalamati wal islam. Tema yang ketiga Rabbi wa rabbukallah. Apa tu? Makna Allahumma wahai Allah ahillahu. Telah jadikanlah bulan ini ahillahu. Jadilah bulan sabit ini atau anak bulan ini atau hari bulan pertama alaina ke atas kami, minta doa ya supaya awal-awal bulan kan, kita panggil awal bulan kan, minta doa supaya apa? Bil yumni, supaya kita dapat aman. Aman ni tentang masyarakat lah, berjiran ke, berkawan ke kan, sosial ke, semua tu aman, tak ada perompak kan, tak ada pencuri. Katanya berlaku banyak pencuri pada bulan-bulan musim PKP ni kan, orang tak ada duit nak makan, terpaksa kena pergi rompak rumah-rumah orang kan, ada juga ya. Sebab tu kalau kita baca doa, insya-Allah rumah kita selamat kan, sebab Nabi kata bil yumni tu, ya Allah engkau jadilah bulan sabit ini, tapi minta pada Allah, bukan minta pada bulan pun. Bulan pun makhluk 2 kali 5 dengan kita juga, tapi kita minta kepada Allah sempurnanya satu hari bulan Qamari, tak kiralah Ramadan ke, Syawal ke, Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, bil yumni, berilah keamanan
dengan sempena hari bulan, satu hari bulan, ya, atau awal bulan. Yang kedua, wal iman, bagi juga pada kami ya Allah iman. Biarlah bertambah iman. Sebab bulan lepas Zulkaidah kan tak seberapa iman kita jemaah. Mengaji pun tak seberapa banyak, solat pun tak seberapa banyak, nampak tu, berzikir pun kurang. Nak mintalah kita start pada awal bulan kan. Bukan start akhir bulan. Start akhir bulan tu keluar gaji. Kita ni start awal bulan tambahnya ibadah. Berzikir. Itu makna tambahkan iman. Sebab tu dia baca ketika awal bulan. Dia tak baca akhir bulan. Akhir bulan nak buat apanya? Bulan dah habis dah. Tengok bijaknya Islam ni. Setiap satu bulan, dia suruh kita berdoa satu hari saja. Bila awal bulan. Bila awal bulan? Satu hari bulan lah. Kalau terlupa, bacalah 2 hari bulan. Macam tu. Kalau terlupa lagi, bacalah. Hari ni Ustaz dah lambat dah terlambat dah ni. 3 hari bulan dah. Zulhijjah. Tapi hari ni baru 2 baru kan. Jamaah malam ni tengok. Lepas maghrib tu dia akan keluar anak bulan tu ya. Dia kalau hari pertama dia macam alif. Hari pertama dia macam alif. Dia belum melekung lagi. Bila sampai 3 hari baru nampak. Dia nampak melekung. Itu anak bulan dah tu. Tapi anak bulan dah 3 hari dah. Nampak tu? So lepas maghrib ni buka tingkap tengok. Kalau ada baca doa ni. Allahumma ahillahu alaina bil imam, alaina bil yumni wal iman. Wassalamata wal islam. Keselamatan. Salamah ni keselamatan kita lah. Keselamatan body kita tidak dijangkiti oleh COVID kan, oleh corona. Itu mana selamat tu. Yang aman tadi, aman orang panggil suasana aman. Dia beza. Selamat ni maknanya badan kita selamat. Badan kita selamat. Daripada gangguan ke, daripada makhluk halus ke. Itu mana salamah. Kita juga selamat, harta kita juga selamat. Apa mana selamat? Harta kita tak diusik oleh orang. Harta kita tak diambil oleh orang. Harta kita tidak musnah walaupun berlaku COVID. Kan? Kadang-kadang kereta kita pun rosak sebab tak keluar rumah kan. So kereta bateri con kan. Maknanya rosak juga kat situ. So kena hati-hatilah, kena start selalu. Bawa keluar taman tu ya. Supaya sentiasa. Dia kereta ni kalau tak pakai dia makin lama makin rosak ya. So kita kena panaskan enjin je. Panas saja pun tak cukup. Dia kena bawa juga, bergerak je. Tujuan apa? Nak bagi salamatul harta kita. Salamatul mal. Keselamatan harta. Kena jaga je. Kena jaga diri, jaga juga harta kita. Jelas tu? Sempena apa? Sempena awal bulan. Ingat tu. Sempena awal bulan. Ya, wal Islam dan juga Islam. Kekalkan kita dalam agama Islam. Ya, minta Allah kekalkan kita dalam akhlak-akhlak Islam macam tu. Ya. Tingkah laku cara Islam, cara pergaulan cara Islam, cara berkawan cara Islam dan sebagainya. Ya. Lepas tu tutup Rabbi wa rabbukallah. Wahai anak bulan, Tuhan aku dan Tuhan kamu sama je. Siapa? Allah. Nampak tu? Kita berbicara dengan anak bulan ni. Tapi kita minta pada Allah. Dan kita kan duduk kat bumi, penduduk bumi. Bulan ni penduduk langit. So kita doalah kepada Allah. Dan kita menyeru anak bulan tu. Wahai anak bulan, Rabbi wa rabbuka Allah. Nampak tu? Atau nak baca laju, Rabbi wa rabbukallah. Nampak tu? Wahai anak bulan, Tuhan saya dengan Tuhan kamu sama je. Siapa? Allah. Kalau bulan boleh bercakap kan, dia boleh respon. Dia kata siapa? Kita pun Allah. Barat macam tu lah kan. Tapi bulan tak dengar pun kita cakap kan. Yang dengarnya Allah je lah. Jelas tu. So seronok tau. Kita tengok anak bulan dapat pahala. Tapi kalau tengok selfie, ambil gambar tak dapat pahala je bang. Percayalah ramai orang selfie kan. Bulan gerhana bulan, gerhana matahari. Ramai orang kita duduk selfie kan. Itu cara barat lah tu. Kan? Tak dapat pahala. Sikit pun pahala tak dapat. Tapi kalau kita ikut cara Islam, dia suruh kita berselawat, suruh kita berzikir, supaya kita bersedekah. Nampak tu? Itu bila berlaku sesuatu fenomena alam sekitar. Ya? Yang dikata alam semula jadi atau makhluk ciptaan Allah yang berada di sekeliling kita ni, semua ada hikmah sebaliknya. Hikmah yang satu supaya kita kembali kepada Maha Pencipta tu je. Sebab tu dia berjadikan gerhana bulan matahari
Sebab ramai manusia lalai dan leka. Orang ramai tak percaya kata ada pencipta. Kan? Itu bukti kata ada pencipta. Kan? Setahun sekali berlaku gerhana kan. Orang panggil selisih antara bulan dan matahari. So dia tertutup kat situ. So kita orang Islam solat gerhana matahari dan bulan. Tapi awal bulan tak ada solat. Awal bulan ni satu hari bulan setiap qamari kita hanya baca doa sahaja jemaah. Ya, baca ikut ustaz di rumah masing-masing, jangan unmute tau, mute saja ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Okey, settle, berjaya dah. Kita belajar satu doa ketika tengok anak bulan. Jom hadis yang kedua. Hadis nombor 545. Kami riwayatkan di dalam Musnad Ad-Darimi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, baginda mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Nak minta jamaah dalam buku masing-masing garis ya, ada line dekat melihat anak bulan tu. Melihat hilal tu ya, garis kat situ. Yang nombor 1 tadi pun garis juga supaya kita nampak. Senang nak baca lain kali, kita baca tempat garisan tu. Dia cepat sikit. Kita tak nak repeat dah bacaan kita kan. 2-3 bulan akan datang ke? Kan? Kita tengok yang garisan tu lah. Oh, Nabi baca bila melihat anak bulan tu je lah. Nampak tu? Nabi baca apa? Baca yang Arab punya adalah Allahu Akbar. Mana Nabi takbir dulu jemaah. Dia tak sama yang pertama tadi. Pertama tadi tak ada lafaz takbir. Tapi yang ni ada lafaz takbir. So Allah Nabi baca Allahu Akbar. Kita pun baca Allahu Akbar. Lepas tu doa sama. Allahumma sama ahillahu alaina bil amni wal iman pun sama. Wassalamati wal islam pun sama. Dia tambah sikit yang ni jemaah Wat taufiq lana ya, bukan lina tu. Wat taufiq 5 ya. 5. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Okey, maksudnya Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah bulan Sabit ini atas kami berupa rasa aman, iman, keselamatan, Islam dan taufik untuk apa yang Engkau cintai dan Engkau redai. Wahai bulan Sabit, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Cantik jemaah. Siapa belajar bahasa Arab ni cantik kan? Ibarat kita berinteraksi dengan bulan. Ibarat kita panggil bulan. Tu Rabbuna. Wahai anak bulan, Rabbuna wa rabbukallah. Macam itulah. Ibaratnya. Wahai anak bulan, Tuhan kami dan Tuhan kamu ialah Allah. Jelas tu. Kalau tak boleh hafal pun ambil yang hujung tu. Rabbuna wa rabbukallah. Bukan Rabbuna dalam kubur saja. Man rabbuka. Rabbi Allah. Ya. Siapa Tuhan kamu? Tuhan saya Allah. Man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Nabi Rasulullah. Ya. Rabbi Allah. Atau Rabbi Allah. Nabi Muhammadun Rasulullah. Ya. Itu dalam kubur. Yang ni tidak. Yang ni setiap awal bulan. Setiap hari bulan pertama. Satu hari bulan atau awal bulan setiap bulan qamari kita baca Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami, Tuhan kamu Allah. Cuma hadis nombor 2 ni dia tambah 2 je. Kita boleh garis supaya kita belajar, kita dapat beza yang pertama. Kalau kita tak belajar, nampak sama je. Satu garis dekat Allahu Akbar. Garis satu sebagai penambahan. Yang kedua garis dekat wat taufiq. Taufik. Taufik ni apa jemaah? Dia terjemah pun taufik juga. Kan? Sampai bila-bila lah kita tak tahu makna taufik. Kan? Hidayah terima hidayah. Taufik terjemah taufik. Habis tu apa makna dalam bahasa Melayu? Okey, jemaah letak kat situ. Dapat kita garis taufik tu memberi maknanya persetujui. Ya? Atau persetujuan datang pada Allah. Apa yang kita buat Allah setuju. Itu makna taufik. Itu yang Allah taufik. Nampak tu? Sebab tu kita kena kata insya-Allah. Contohnya besok kita nak pergi di satu-satu tempat kan. Tiba-tiba tak boleh pergi, sakit perut. Makna Allah tak taufik lah tu. Kita niat dah rancang dah nak pergi Kenduri kan.
Sampai masa nak keluar, nak start kereta, tak boleh keluar. Sakit perut ke, atau tamu datang dari kampung, tak boleh pergilah. Nampak tu? Itu mana taufik tu. Panggil persetujuan oleh Allah SWT. Kita rancang, Allah merancang lain. Kita rancang nak pergi Pasaraya, kita rancang nak pergi Kenduri. Itu rancangan kita yang kita duk rancang seminggu yang lepas. Tiba-tiba depan gate tu, depan rumah kita ada orang sampai. Tamu kita ke, kawan rapat ke datang. So tak boleh pergi Kenduri, tak boleh pergi Pasaraya. Itu maknanya taufik. Taufik ni kita panggil muwafakat. Bahasa Melayu ke dia panggil muwafakat tu. Muwafakat tu bahasa Arab jemaah tu. Jemaah kena tulis tu. Muwafakat. Ya. Muwafakat antara dua pihak. Nampak tu? Makna sebulak suara dipersetujui oleh AJK dengan ahli-ahli Korea. Nampak tu? Itu makna muwafakat. Kalau bahasa Melayu kita orang panggil berpakat lah. Berpakat. Itu bahasa kampung je. Kenapa orang ni buat, orang ni tak buat? Sebab tak berpakat lah tu. Nampak tu? So berpakat itulah bahasa Melayu benar-benar tu. Bahasa Arab panggil taufik. Taufik. Hamba dengan Allah berpakat. Atau Allah mempersetujui rancangan hamba. Makna disepakati. Boleh. Itu bahasa je, mak kena faham tu. Kita dah baca taufik saja kan. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum kan. Lepas tu, hidayah mana apa? Hidayah lampu suluh. Hidayah lampu suluh dalam hati tu. Itu mana hidayah. Itu kita dah terjemah petunjuk-petunjuk tu. Petunjuk jalan dalam hati tu. Bukan petunjuk jalan dekat jalan raya yang kita duk pergi sana sini, itu tidak. Itu guna map. Guna wish. Yang tu boleh lah. Kan? Tapi untuk Islam dan ibadah dia kena hidayah, lampu suluh dalam hati. Nampak tu. Untuk kita belajar. Yang kita hadir ni dapat hidayah kan? Dapat hidayah dan dapat taufik pada Allah. Ada orang tu dapat hidayah dah, dia nak hadir tau. Kebetulan wifi pula lemah. Tak dapat, taufiknya tak ada. Allah tak mempersetujui. Hidayah dah ada dah. Lepas tak dapat dia menyesal tau. Kenapa? Sebab hidayah dia ada. Dia rasa menyesal kalau tak hadir kelas. Nampak tu? Sebab nak pergi Pasaraya, hari lain boleh pergi. Kan? Kita kelas bukan hari-hari pun. Pasaraya bukan hari-hari. Jangan nak pergi Pasaraya pukul 10 pagi hari Senin. Jangan. Rancang hari lain, rancang masa lain. Lepas Zuhur boleh pergi. Nampak tu? Tapi kalau pelajar kita dah dapat hidayah, dia rasa sayangnya saya tak boleh join. Kan? Sebab wifi lemah kan. Internet lemah dan sebagainya, dia tak boleh connection dengan Zoom. Makna dia rasa menyesal, penyesalan itu adalah dapat pahala. Sebab dia dah dapat hidayah 100%, dia nak hadir, dia dah niat berazam pada malam tadi lagi. Tiba-tiba masuk pukul 10, tak boleh connection. So dia menyesal. Itu dia dapat lampu hidayah. Kita panggil hidayah. Satu lagi, taufik. Dia tak dapat taufik. Nampak tu? Allah tidak mempersetujui apa yang dia rancang. Nampak tak? Nak beza hidayah dengan taufik. Ya, itu perbezaan antara hidayah dan taufik. So taufik ni seboleh mungkin apa yang kita rancang, minta Allah taufik pada kita. Minta Allah luluskan. Macam itulah senang. Minta Allah muwafakat. Hajat kita minta Allah muwafakat. Minta Allah persetujui hajat kita. Baru kita dapat taufik. Berapa ramai yang tak dapat taufik je mah. Dah tu kita duduk rancang dah kita nak buat benda baik kan. Nantilah lepas pencen saya nak datanglah kelas agama. Lepas pencen tak dapat juga. Allah tak bagi taufik. Sedangkan dah azam dah, kenapa? Dok kena ulang pergi hospital pula. Atau kena jaga cucu lah pulaknya. Kan? Kita dah jaga anak dah. Kan? Lepas tu giliran yang kedua kita pula kena jaga cucu. Sepatutnya kita kena carilah bekalan untuk kita akhirat pula. Kan? Kita tak pasti lagi. Ustaz pun tak pasti lagi. Kan? Kerja kita dulu duk jaga anak. Anak dah besar dah. Jaga cucu pula. Habis tu bila nak belajar agama ni? Dulu alasan bolehlah kenapa tak belajar agama, sibuk kan. Jaga anak kan. Sekarang anak dah besar, kita pada peceh, masih sibuk lagi. Mana rugilah masa depan kita. Kita bukan selama-lama berada di tamat ihsan. Kita bukan selama-lama berada di dunia je. Kita kena adakan bekalan. Sediakan bekalan kita.
Tak cukup bekalan sambil-sambil duduk, sambil-sambil dia tak cukup. Kena benar-benar mengadap. Benar-benar mengadap untuk kita berjaya menimba satu-satu ilmu agama. Ilmu agama ialah boleh melaksanakan ibadah kita. Kalau tak ada ilmu agama, nak buat ibadah pun tak berapa yakin. Dan tak berapa kuat. Kan? Bila ilmu tak ada, kan, dia tak ada keyakinan. Dan dia tak ada iman, tak ada hidayah kat situ bila ilmu tak ada. Tapi kalau ilmu ada hidayah dah. Nak buat ibadah, nak mengaji, nak berzikir. Dia hidayah dia dapat melalui ilmu-ilmu. Orang tak ada ilmu, dia tak dapat hidayah. Kan? Jelas tu. Bila dah ada ilmu, dah ada hidayah, perlu pada taufik pula jemaah. Sebab tu kena banyak doa-doa taufik ni. Ya, Allahumma inni as'aluka at-taufik. Boleh? Allahumma inni as'aluka al-hidayah wa taufik. Sebab doa yang taufik ni jarang ada jemaah, ya. Jangan ada tau. Yang kita doa apa? Allahumma inni as'aluka al-huda, hidayah, wa tuqa, taqwa, wal afafa, baik hati, wal ghina, murah hati. Itu yang ada. So jemaah kena jadikan doa tau. Ya Allah, berilah kepada aku taufik. Doanya Allahumma inni as'aluka taufik, ya. Minta taufik je. Sebab taufik ni penting. Nampak tu. Jelas jemaah, insya-Allah. Tapi nak ikut yang ni sebulan sekali je lah. 1 hari bulan baca. 1 hari bulan baca. Malam ni boleh lagi baca jemaah. Tapi lepas maghrib tengok anak bulan. Kalau masih ada, kadang-kadang jemaah kita tanya, Ustaz, saya dah tengok dah tapi tak nampak. Kita nak tengok kat mana jemaah? Tahu tak? Anak bulan ni dia keluar kat mana? Siapa yang tahu? Keluar kat barat ke keluar kat timur? Kita duk tengok selatan utara. Selatan utara tak nampak lah. Kita tengok kiblat kita kat mana? Ya, Ustaz pun tak pasti ya. Cuba kita tengok balik jemaah ya. Dia terbit sebelah mana? Kalau matahari kita tahu kan terbit sebelah timur. Terbenam sebelah barat. Tapi bulan ni dia ada dua tau. Kadang-kadang dia naik barat, kadang-kadang dia naik timur. Macam mana tu? Cuba jemaah tanya orang-orang yang berpengalaman kan. Nanti tolong share dalam grup kita ni. Kan? Tapi yang Ustaz pastinya 1 hari bulan memang dia keluar daripada barat. Terbenam matahari, kat situ juga dia keluarnya anak bulan. Itu je yang Ustaz tahu ya. Dia keluar sebelah barat je. Mungkin yang ni pun sebelah barat juga ya untuk 15 hari pertama ya. Rasanya lah, tapi Ustaz tak pasti. Kalau salah tolong betulkan kan. Kita disunatkan tengok anak bulan. Cuma sekarang jamaah kita dah tengok dah tapi tak jumpa. Takut duk tengok selatan utara memang confirm tak jumpa. Sekarang ni nak tengok barat ke timur. Sebelah terbit matahari ke sebelah terbenam matahari. Tapi yang pastinya untuk awal bulan ni dekat sebelah terbenam matahari. Kita panggil sebelah barat lah. Kita tengoklah dekat rumah kita tu bahagian pokok mana yang selalu matahari jatuh kat situ. Selalu matahari terbenam kat situ. Bila masuk maghrib tengok kat situ lah. Dia akan keluar berada di puncak kelapa kan, pokok kelapa kan dia ada puncak dia tu. Tengok kat hujung-hujung julai, hujung daun tu ya. Kemungkinan ada kat situ. Di bahagian rumah masing-masing jemaah. Kita tak payah pergi tengok kat rumah orang lain. Kat rumah masing-masing ada ruang yang kita nak tengok anak bulan ialah sebelah barat. Di mana selalu matahari terbenam berselindung kat situlah tempat keluarnya anak bulan. InsyaAllah jemaah. Tujuan apa nak tengok anak bulan? Tujuan nak praktis doa yang kita belajar ni. Kan? Mungkin kalau kita tak belajar kita azkar, mungkin tak jumpalah hadis-hadis doa-doa seperti ini. Ya? So rezeki kepada kita semua. Jemaah berterima kasihlah pada Allah. Ya Allah beri hidayah pada kita. Ya Allah beri taufik supaya kita berada dalam Zoom pada pagi ini. Hidayah dan taufik. Dua-dua ni penting sangat-sangat. Ya? So kita baca doa ikut Ustaz. Sekali lagi senyap-senyap di rumah masing-masing. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardah Rabbuna wa rabbukallah. Ini set nombor 2. Letak nombor 2 kat situ jemaah ya. Tak ada nombor 1. Pilih-pilihlah nak baca yang mana. Tapi nombor 1 tak ada taufik. Kita kan perlu pada taufik. Kadang-kadang kita buat selalu tak berjaya.
Niat nak baca Quran dah tapi tak berjaya juga. Niat nak mengaji tak berjaya juga. Sebab Allah tak bagi taufik. Ada je halangan. Ya ada halangan tu mana taufik tak ada tu. Ya, ada je halangan. Jelas tak jemaah tu? So mintalah Allah bagi kita hidayah dan taufik. Sebab tu kita minta hidayah dulu. Kita tak minta taufik dulu. Sebab taufik dia akan datang lepas dapat hidayah. Kan? Sebab tu kita baca wabillahi taufik wa hidayah. Bila nak baca wabillahi taufik dulu kan. Tapi sebenarnya dapat hidayah dulu baru dia dapat taufik. Okey, teruskan doa yang ketiga. Hadis nombor 546. Kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dalam Kitabul Adab dari Qatadah telah sampai berita kepadanya bahawa Nabi SAW apabila melihat hilal baginda mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam, hilalu khairin wa rushdin. Hilalun khairin wa rushdin. Hilalu khairin wa rushdin. Amantu billadhi khalaqak. Salasa marrat. Thumma yaqul alhamdulillahilladzi zahaba bi syahrin kaza wa jaa bi syahrin kaza. hilal kebaikan dan petunjuk. Hilal kebaikan dan petunjuk. Hilal kebaikan dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan demikian dan mendatangkan bulan demikian. Okey, naik balik. Tengok sana, naik balik. Cara nak baca doa ni bukan semua doa jemaah. Sikit je doa, separuh je. Nampak tadi gerun juga kan? Panjang lah yang ni, tak nak baca lah saya. Rupanya pendek juga jemaah. Jom kita garis yang kita nak baca. Yang kita tak garis tu maksudnya kita tak baca lah. So bermula di ihlalu khairin wa rushdin. Ini kita baca repeat 3 kali. Kalimah sekali je tapi repeat sampai 3 kali. Sampai di wa rushdin yang ketiga. Dapat tak jamaah tu? Nampak panjang sebab dia repeat. Menakut-nakutkan kita. Patutnya tak perlulah tulis panjang, tulis 1 je. Lepas tu tulis nombor 3 kan. Baru nampak pendek sikit. So kita kena baca jamaah hilalu khairin wa rushdin. Ya. Repeat lagi hilalu khairin wa rushdin. Hilalu khairin wa rushdin. Apa makna hilalu khairin ni? Maknanya anak bulan yang baik. Ya. Ada kebaikan lah bila anak bulan datang. Lepas tu ada rushdin. Rushdin ni ada petunjuk. Ini petunjuk kita panggil alam sekitar lah. Kan? Kita tengok anak bulan dia naik sebelah mana jemaah. Dia ada petunjuk tau. Bulan ni akan banyak hujan tau. Nampak tu. Kan macam malam tadi kan hujan. Kan sampai ke subuh kan. Dia ada petanda tu. Tapi kita tak tahu kan. Kita main tidur makan je. Tapi orang tua mungkin dia ada pengalaman. Kan. Dia akan dapat petunjuk-petunjuk. Macam bintang pun ada petunjuk juga. Bintang dengan bulan ni walaupun bulan tu sama. Tapi masa dia naik tu dia naik kat lain. Kalau kita selalu dekat puncak pokok kelapa kan. Mungkin dia akan pindah-pindah saja mah. Pindah-pindah. Mungkin atas pokok lain pula. Kan? Pokok mangga pula contoh kan. Atau pokok yang ada kat frame tu kan. Kan? Tapi kita barak sebelah mana Ustaz? Tak pastilah ya. Okey, jemaah kita 3 kali baca hilalu khairin wa rushdin. Lepas tu amantu billadzi khalaqak. Khalaqak. Makna aku beriman dengan Allah yang menciptakan engkau wahai anak bulan. Ka tu refer pada anak bulan tau. Yang tu baca 3 kali. Dekat salah samarat tu tak payah baca. Jangan silap. Salah samarat. Jiran kita dengar apalah kawan saya dia baca salasa ni. Rupanya 3 kali je ya. Dia ingat kata doa tadi. Lepas dia baca 3 kali, garis pula kat bawah tu alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi zahaba bi syahri kaza wa jaa bi syahri kaza. Jadi kita kena garis dekat kaza tu kena tambah. Zahaba bi syahri Zulqa'dah wa jaa bi syahri Zulhijjah. Itu cara kita baca. Susah sikitlah nombor 3 ni. Sebab dia pelik sikit kan. Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah yang zahaba bi syahri Zulqa'dah, yang telah menghilangkan bulan Zulqa'dah dan telah mendatangi
bulan Zulhijjah. Nampak tu? Itu makna waja'a bi syahri kaza. Kaza tu makna belah-belah lah, bulan sekian-sekian lah kan. Bukan bulan kaza tak ada. Yang adanya apa dia? Dalam cerita Piramli tu kan, apa dia? Yang tikai boleh terbang tu kan. Zam-zam ala kazam kan. Yang ni kaza. Kaza ni makna apa dia? Demikian. Bulan demikian. Mana bulan apa? Bulan Zulkaidah. Waja'a datang bulan-bulan demikian, maknanya bulan Zulhijjah. Yang ni kena tambah bulan. Alhamdulillahillazi zahaba bi syahri Zulkaidah wa jaa bi syahri Zulhijjah. Kita kena sebut nama bulan. Baru dia jelas kat situ ya. Minta jamaah tulis di dalam buku masing-masing ya. Bukan usik yang tu tanda jauh letak, lepas tu panah pergi ke sebelah birai tu. Turun ke bawah yang ada space tu. Jamaah tanda lah, notis lah kat situ. Kaza pertama bulan sebelum, kaza yang kedua bulan yang sekarang. Macam tu. Dia kena tanda lah. Kalau tak, kita tak faham tu. Ya, Ustaz repeat lagi sekali jamaah. Kita baca bacaan yang terakhir ni bermula dari Alhamdulillah lah. Alhamdulillahillazi zahaba bi syahri, kekalkan yang tu, yang kita nak tukarnya kaza tu. Kaza tu kita tulis bulan lepas atau bulan yang lalu. Ja'a bi syahri kaza, kaza yang kedua tu bulan yang berada sekarang. Bulan yang kita berada sekarang. Ustaz buat contoh. Alhamdulillahillazi zahaba bi syahri Zulkaidah wa jaa bi syahri Zulhijjah. Macam tu. Atau kalau datang bulan Ramadan macam mana? Pandai tak buat? Testing. Alhamdulillahillazi zahaba bi syahri Sya'ban. Bi syahri Sya'ban wa jaa bi syahri Ramadan. Macam tu ya. Sebab tiga-tiga doa ni boleh guna setiap bulan. Bukan bulan Ramadan saja. Nombor 3, kita nak buat contoh, testing juga. Alhamdulillahillazi zahaba bi syahri Ramadan. Wa jaa bi syahri jemaah teka. Bi syahri Syawal. Itu sebenarnya. Kita tak boleh kaza lah. Nampak tu? Kita kena tukar bulan yang sebelum. Yang kedua kaza tu tukar bulan yang berada sekarang. InsyaAllah jemaah. Itu fadilat kita belajar tu kan. Powernya, ilmu yang kita belajar tu macam itulah. So saya repeat balik. Pertama kita baca hilalu khairin wa rushdin. Hilalu khairin wa rushdin. Hilalu khairin wa rushdin. Sekali, satu set. Lepas tu habiskan dengan amantu billazi khalaqaka. Amantu billazi khalaqaka. Sepatutnya bukan macam tu. Sebab hilal tu dah ada dah. Amantu billazi khalaqaka tu, yang kata baca 3 kali tu sebenarnya dia dah ada dah 3 kat situ. Rupanya dia dah repeat tu. Ya. Maknanya yang 3 kali tu tak berfungsi dah lah sebab dia dah baca 3 kali. Nampak tu. So ya amantu billazi khalaqaka tu sekali je lah. Ya Allahumma alhamdulillahillazi pun sekali juga. Ya. So kita baca alhamdulillahillazi zahaba bi syahri Zulkaidah wa jaa bi syahri Zulhijjah. Kita kena kata zi bukan zu. Ya, sebab ada syahri tu. Zulkaidah, Zulhijjah. Takut kenapa Ustaz tak pernah dengar apa zi? Sebab Arab dia kena baris bawah lah. Sebab dia mudhaf ilaih. Ya. Asalnya Zulkaidah baris depan, Zulhijjah baris depan. Bila ada syahri, kena baca syahri Zulkaidah, syahri Zulhijjah. Jadi zi baris bawah pula. Kenapa? Sebab dia mudhaf ilaih. Yang kita belajar Arab tu, syahri tu mudhaf, sandaran, Zulkaidah mudhaf ilaih. Sebab tu kena baris bawah. InsyaAllah jemaah kita dah dapat 3 ilmu kita. Tak mampu semua, janganlah tinggal semua ya jemaah. Ambil satu saja. Ustaz sarankan yang senangnya nombor 2 adalah ada taufik, ada takbir. Kan? Jelas tu. Kita dapat banyak kalau kita baca doa. Bukan dapat pahala saja. Dapat kita panggil apa? Keberkesanan tu. Kita diikuti dengan keberkesanan tu. Allah bagi kita selamat, bagi kita aman, bagi kita iman, bagi kita taufik. Semua tu Allah bagi pada kita. Itu kita panggil habuan. Hasil mahsul daripada kita baca doa.
Gaji baca doa dapat gaji dah. Apa dia gaji? Dapat pahala. Pahala confirm dapat. Sebab kita ikut sunnah Nabi kan. Cuma habuan tu dia akan diikuti selepas pada tu. Dapat apa? Dapat amni, keamanan. Iman, dapat iman. Salamah, dapat keselamatan. Harta benda dan jiwa kita. Islam dan taufik dan sebagainya. Semua akan menyusul selepas daripada kita baca. Kita yakinlah jemaah. Sebulan berapa kali baca? Sekali je. Baca bila? 1 hari bulan. Kalau lupa, bacalah 2 hari bulan. Hari ni 2 hari bulan. Tapi malam ni maghrib dah 3 hari bulan. Kita bacalah malam ni jemaah ya. Buka tingkap tu. Kalau tak nampak, keluar rumah tu. Tengok sebelah mana barat. Tengok barat dulu. Tempat terbenam matahari. Kat situlah kita cari-cari. InsyaAllah lepas maghrib, anak bulan akan keluar je. Tapi katanya dia keluar sekejap je. Dia tak lama kan. Itu tak tahulah Ustaz pun tak belajar pasal ni alam sekitar ni kan, meteorologi kan, pasal cuaca dan sebagainya ni. Dia kena ada ilmu lah ya. Tapi berdasar pada ilmu dalam hadis yang kita tahu ni sekadar tu sahaja. Ya, kalau salah tolong betulkan ya. Sekarang Ustaz nak bagi tahu anak bulan terbit sebelah barat ke sebelah timur. Ialah sebelah barat, sebelah terbenamnya matahari. Tapi kalau 15 hari yang kedua, dia keluar sebelah timur pula. Bila dah masuk 16 hari bulan. Cuba jemaah pasti ya. Ustaz pun dah lama dah tak buat kajian. Ya. Kebetulan hari ni sebab ada doa kan. Cuba kita cari jemaah ilmu kita. Ya, ilmu kita tu kebetulan dengan hadis Nabi. Supaya kita tengok anak bulan. So 15 hari pertama keluar di sebelah barat. 15 hari yang kedua keluar daripada sebelah timur ya. Sebab tu bila bulan purnama tu kan dia akan keluar di sebelah timur kan. Nampak tu? Okey. Cantik, jom kita teruskan. Hadis nombor 547. Dalam riwayat yang lain dari Qatadah bahawa Nabi SAW apabila melihat hilal, baginda memalingkan mukanya. Demikianlah keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud secara mursal. Di sebahagian manuskrip Abu Daud disebutkan, Abu Daud mengatakan, pada pembahasan ini tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang memiliki sanad sahih. Kami riwayatkan juga di dalam kitab Ibnu Sunni dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ni bagi tahu kata Nabi memaling saja, ini tidak sahih ya. So yang ni kita pas, kita ambil 548. Hadis nombor 548. Sedangkan tentang melihat bulan, kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin tanganku. Ketika bulan muncul, baginda bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Garis kat ketika bulan muncul ya. Muncul ni memang lepas maghrib kot ya. Dia muncul sekejap je ya. Lepas tu dia hilang balik. Tak tahulah kenapa ya. Yang ni Nabi baca doa lah. Ta'awwazi billah min syarri hadzal ghasik idza waqaba. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam ini apabila telah gelap. Nota kaki 168 bawah. Nota kaki 168. Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib mengatakan, permohonan perlindungan ini dilakukan ketika malam telah gelap gelita kerana para pelaku kerosakan akan lebih memiliki kesempatan untuk berbuat kejahatan dan mencederai hak-hak serta kehormatan orang lain daripada siang hari yang terang benderang. Perbuatan mereka ini dinisbahkan kepada bulan yang kerana munculnya bulan itu, mereka jadi memiliki kesempatan untuk berbuat jahat. Okey, jemaah, jom Ustaz buat ulasan. Cantik ilmu ni jemaah. Jom kita gerakkan pen kita. Kenapa Nabi suruh baca ketika malam? Kenapa tak baca ketika siang? Ingat jemaah. Itu soalan. Kita akan jawab soalan. Kenapa Nabi suruh kita baca bila dah masuk gelap? Bermulanya gelapnya bila lepas terbenam matahari. Kenapa Nabi tak suruh baca ketika siang? Sebab jemaah, jawapannya ialah tulis kat situ. Sebab waktu malam ni wifi lagi laju
kepada syaitan-syaitan yang nak menggoda manusia. Sebab tu bomo-bomo dia buat amalan sihir tu dia tak buat siang. Sebab siang ni syaitan lemah. Sebab tu siapa kena gangguan, kena apa sihir kan, ilmu hitam, dia buat masa maghrib. Belum nak terbenam matahari tu dia dah start dah. Sebab tu kalau kita dah ada gangguan tu kita dah rasa dah. Sebelum matahari nak terbenam. Jelas tu. Yang keduanya tengah malam. Itu masa mereka melaksanakan sesuatu ilmu sihir. Ya. Orang panggil masa mereka munajat. Munajat. Kita orang Islam munajat 5 kali sehari. Solat kita doa, lepas solat fardu kita doa. Itu kita munajat kan. Siang pun ada, malam pun ada. Geng-geng jin ni, geng-geng syaitan ni dia munajatnya 2 kali. Satunya masa maghrib, yang keduanya tengah malam. Dia munajat dengan jin dia lah. Sebab tu Nabi ajar kita jemaah. Tanda elok. Ya, Nabi suruh kita baca doa. Doa ni jemaah kena tulis balik. Jangan baca ta'awazi tu. Itu ta'awazi tu Nabi perintah kita. Nabi kata kamu berlindunglah dengan Allah. Takkan kita nak kata kamu berlindung dengan Allah, tak boleh. Kita kena kata a'udzu. Baru dia kembali pada kita. Ya, pandai tak tulis a'udzu, ya. Lepas tu billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqab. Ini ilmu baru yang kita dapat. Masuk jam maghrib baca yang ni. Masuk jam maghrib baca yang ni. Sebab tu orang tua pesan kan, anak-anak yang duk main kat luar-luar rumah kan suruh masuk tu lah. Sebab tu lah. Sebab syaitan dia orang panggil galak lah. Orang panggil apa? Aktif. Dia aktif bila dah masuk gelap. Aktif. Sebab tu orang nak sihir orang, dia buat macam tu. Ingat baik-baik jemaah. Nabi bagi tahu ni. Bukan Ustaz bagi tahu, Nabi bagi tahu. Takkan tak nak percaya Nabi kan. Tak nak percaya Ustaz tak apa. Ustaz okey je. Tapi janganlah tak percaya pada Nabi. Sebab tu, janganlah kita tak percaya pada Nabi. Bila dah percaya dah, jom kita buat. Nak buat macam mana? Baca je. Tak perlu kita buat. Kita just baca saja bila masuk maghrib. Tujuan apa? Tujuan nak jadi pendinding daripada serangan-serangan syaitan. Kadang-kadang orang tu kan kalau jiwa dia lemah kan, dia senang diserang tau. Bila jiwanya lemah. Sebab tu kanak-kanak kan jiwa dia lemah. Sebab tu kita kena panggil masuk rumah. Betul tak je? Masuk rumah dah nak azan maghrib dah ni. Tak boleh ada kat luar-luar lagi. Faham tak jemaah tu? Ini orang tua pesan kan. Ini betul. Ya? Sebab syaitan orang panggil aktif pada masa tu sehingganya tengah malam. Siang hari syaitan tidur. Dia tidur. Ibarat macam kelawar je. Siang hari kan tidur, malam baru dia aktif. Sebab tu kita ada doa hari ni jemaah. Siapa yang kena gangguan tu kena baca. Baca 3 kali ke, ketika sebelum terbenam matahari ke atau lepas azan maghrib ke, kita baca. Ya, kita baca. Sebab syaitan aktif. Ibarat bahasa moden ni makna wifi dia laju bila dah masuk malam. Wifi syaitan tu laju. Dia kuat. Tapi kalau siang hari dia lemah. Ingat tu. Allah, cantiknya ilmu kita jamaah pagi ni ya. Tak sangka-sangka ya kita akan dapat doa baru. Doa ni sama dengan surah Al-Falaq. Itu yang Nabi suruh kita baca pagi 3 kali 30 tu. Petang 3 kali, sebelum tidur 3 kali tu. Sebab tu, tengok. Nabi ambil berat pasal umat tau. Nabi dia buat, dia baca. Dia bukan untuk dia. Nak jadikan contoh tauladan buat umat. Tapi umat ni nampak tak ambil indah kan. Duk ambil orang lain punya. Sedangkan branded Nabi punya, made in Nabi Muhammad. Tak ada siapa nak guna pakai. Duk ambil juga yang daripada yang tak ada branded. Branded lokal punya. Sebab tu jemaah, siapa-siapa yang nak dapat perlindungan yang sebenarnya, bacalah 3 kul. Bacalah 3 kul. Sebab ini ikrar Nabi. Nabi beri jaminan. 3 kali ketika lepas subuh. Makna waktu pagi. 3 kali maksudnya 9 kali lah. Bukan 3 kali, 3 kali. Tak. Qul huwallah 3, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Makna 9 kali bacalah untuk waktu pagi. Waktu petang pula sama, 9 kali juga. Masing-masing 3 kali. Kul pertama 3, kul yang kedua 3, kul yang ketiga pun 3.
Nampak tu jemaah? Boleh kita buat ya, senang je, tak sampai 5 minit pun. Ini kita panggil apa? Pendinding diri kita. Pagar lah, kita panggil pagar. Kan rumah kita ada pagar jemaah. Kenapa kita tak nak ada pagar? Bijak tak? Tak bijak lah kan. Kita sayang ke rumah je daripada kita kan. Nampak tak? Sedangkan rumah tak boleh pergi kubur pun. Duk sayang kat rumah kita, duk sayang kat kereta kita. Letak pagar lagi, pasang alarm lagi kan. Takut pencuri masuk. Sayang kita pada harta kita. Kenapa tak sayang pada jiwa kita? Sedangkan yang disoalnya jiwa kita daripada mahsyar. Rumah tak akan disoal. Kereta tak akan disoal. Bila berlaku kiamat, hancur jadi baja tanah, habislah. Benda-benda harta benda semua. Tapi kita, badan kita pun hancur, tapi Allah buat baru. Kereta kalau dah hancur, Allah tak buat baru dah. Sebab yang buat bukan Allah ialah kilang-kilang. Kilang nak buat apa? Tuang kilang pun mati. Jelas je. Kontraktor dia tak akan bina rumah baru dah. Nak bina rumah baru apa? Kontraktor pun mati juga. Jelas tu? Tapi kita walaupun dah mati, Allah janji nak cipta balik. Kita akan dicipta kali yang kedua selepas pada badan jasad kita dah hancur dah. Kan? Dah hancur dah. Jadi baja tanah dah. Jadi makanan cancing dah ulat dah. Pun Allah janji Allah nak cipta balik. Dalam surah Yasin ada jemaah. Allah janji Allah nak cipta body kita, body yang baru. Body yang baru. Jelas. So kenapa kita duk sayang harta benda sampai kita buat pagar tinggi-tinggi? Soalannya kenapa kita tak sayang pada diri kita? Kita tak nak pagar ke diri kita ni? Nampak tu? So mintalah jemaah pagarlah diri kita. Nak pagar macam mana Ustaz? Saya tak tahulah pagar diri ni kan. Pagar rumah boleh lah. Okey, bacalah 3 ku. Itu pagar diri. Bukan diri saja, harta. Kita baca 3 ku, Allah menghindari kita dan harta-harta benda kita juga daripada kerosakan. Daripada diganggu oleh makhluk halus. So kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Maksudnya 9 kali 9 pagi. 9 kali pagi dan petang. Nombor 3 kita baca time yang ketiga malam. Malam ni baca sebelum tidur je. Ya. Kita tak ada benda lain dah jemaah. Inilah didikan yang sebenarnya, bimbingan sebenarnya, bimbingan Nabi SAW. Bimbingan yang kita nak bagi anak cucu kita itu bimbingan yang palsu. Yang datang pada Jepun, datang pada Korea Selatan dan sebagainya. Yang mereka muat naik dalam smartphone kita, segala game-game tu mematikan masa depan kita, merosakkan masa depan anak cucu kita jemaah. Kalau kita boleh tegur, kita tegurlah. 2-3 jam mematikan masa depan masa anak kita. Tak ada benda apa pun. Kan? Tapi Korea pun dia bijak tahu. Dia bagi point kat situ supaya anak kita gemar. Point ni bukan main. Satu tembak dapat 10, dapat 100. Kita kumpul dapat 7 juta je point. Ibarat pahala lah juganya. Tapi bila dah matikan game, hilang point tu. Lenyap tak tahu ke mana. Nak ambil balik 3 juta pun tak dapat dah. Sebab dia point palsu je. Point dia tipu-tipu je. Tapi point pahala Allah bagi tak tipu. Allah bagi memang bagilah. Cuma tak boleh nampak sekarang. Bila nak boleh nampaknya point yang Allah bagi tu? Ialah bila sampai di padang mahsyar. Allah timbang. Yang timbang tu timbang point yang kita dapat masa kita hidup dulu lah. Ibaratnya pahala lah. Kan? Orang main game dapat juga. Korea bagi juga. Tapi bagi point. 3,000, 4,000 bagi point. Tapi bila tutup game, offkan game, hilang. Tak ada apa. Tak dapat. Tak boleh disimpan. Tengok dalam bank pun tak ada. Tengok dekat buku tulisan pada mahsyar pun tak ada. Habis tu masa 3 jam, free je. Mati macam tu je masa kita. Terbuang macam tu. Nampak tak? Tapi 3 jam kalau kita berzikir jemaah, dapat tak point? Dapat. Siapa bagi point? Allah. Bila Allah bagi point, makna pahala. Bila Allah bagi pahala, pahalanya kekal abadi. Tapi kalau Jepun bagi point palsu jemaah. Korea bagi point yang palsu pun jemaah. Kita tipu diri sendiri jemaah. Ya? Oleh itu, perbanyaklah kita punya ibadah yang akan bagi point kepada kita ialah Maha Pencipta. So sayanglah diri sendiri lebih pada kita sayang harta kita, sebab harta kita tidak bawa pergi mana-mana, tapi diri kita akan bawa pergi ke kubur, diri kita akan bawa pergi kepada mahsyar. Masa tu kita pergi, ingat tak? Kita tak ada satu lai pakaian pun kita tak bawa. Kita berjalan kepada mahsyar dalam keadaan bogey jemaah.
telanjang jemaah. Kasut pun tak ada. Beg tangan pun tak ada. Nampak tu? Kita pergi macam kita lahir hari pertama. Jemaah ingat tak masa lahir hari pertama macam mana? Ada tak pakaian? Ada tak kasut? Tak ada kan? Masa itulah sama juga kalau kita nak pergi pada mahsyar. Bayangkanlah. Sebab tu sayanglah badan kita. Sayangkanlah jiwa kita yang akan dibawa pergi kepada mahsyar. Harta benda kita sementara saja, tak boleh bawa pergi kubur, tak boleh bawa pergi pada mahsyar. Kenapa kita duk sayang lebih-lebih sangat harta benda kita berbanding dengan kita diri sendiri? Oleh itu sayangilah diri sendiri jemaah. Bacalah 3 kul sebelum tidur. Sebelum tidur dia baca macam mana? Kul pertama sekali, yang kedua sekali, yang ketiga sekali. Dia macam tu cara baca sebelum tidur. Dia tak sama cara baca lepas subuh dan lepas asar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu cara baca 3 kul untuk sebelum tidur. So sayangilah diri kamu masing-masing. Sebab diri kamu akan dibawa ke kubur, diri kamu juga akan dibawa pergi kepada mahsyar. Jelas? So hari ini doa yang keempat yang kita belajar nak minta kita taruh a'udzu. A'udzu, tambah situ je. Yang kita baca auzubillah lah, ingat tak auzubillah minasyaitonirrajim tu. Yang itulah. A'udzubillah min syarri, dia tak sama tu, min syarri hadzal ghasiq idza waqab. Kalau kita baca auzubillah minasyaitonirrajim, dia tukar kat situ. Ambil balik a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakni a'udzubillahi min juga, tapi bukan minasyaiton, min syarri hadzal ghasiq, min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Nampak tu? Daripada apa? Daripada malam. Tengok. Nabi suruh kita doa bila masuk malam. Sebab malam ni membawa apa-apa halangan. Malam ni membawa apa-apa gangguan. Jelas tu. Sebab tu selalu kalau anak kecil jemaah, cucu kita ke siapa kan, dia selalu menangis siang ke malam. Malam jemaah. Siang dia tak menangis sangat. Siang dia tidur je. Sebab malam kan dia berjaga malam. Siang dia tidur je. Sampai asar baru bangun kan. Lepas tu masuk maghrib, start nak menangis tu. Betul tak jemaah? Ini kita panggil lumrah dunia macam itulah. Sebab syaitan dia aktif bila masuk malam. Ingat baik-baik ya. Pesan pada anak beranak kita ya. Syaitan dia wifi-nya laju. Allah bagi pada dia. Wifi syaitan laju bila masuk malam. Bila lepas subuh dia lemah. Dia pun tidur. Syaitan tidur sehari tau. Sebab tu, masuk malam dia aktif. Sebab tu cara nak mematahkan supaya syaitan tu lemah, tak aktif, wifi-nya tak laju, jom kita baca ikut ustaz masing-masing di rumah. A'udzubillah min syarri hadzal ghasiqin idza waqab. Ha tu kena baca panjang ya. Ha tu ada mak asli tu. Min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Boleh jemaah tu? Dia seperti surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat nombor 3 surah Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Daripada kegelapan malam apabila dia gelap. Daripada malam apabila dia gelap. Ya. So kita nampak tak ada benda kan, tapi Nabi kan maha alim dari kalangan manusia ni, dari kalangan nabi-nabi lain pun nabi kita lah yang paling mulia. So Nabi kita tahu rupanya malam ni bahaya. Kan malam ni bahaya. So kita ikutlah sunnah Nabi jemaah ya. Panjang ke pendek doa ni? Pendek saja. Tukar di mana? Min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Kebetulan ayat Al-Falaq nombor 3 dah hafal dah. Letak awal je auzubillah saja. InsyaAllah jemaah kita pandai tahu ya. Doa nombor 4 hari ni. Ini bukan pasal anak bulan tapi pasal malam. Dia panggil general sikit. Yang ni letak kat situ. Boleh baca setiap hari bila masuk maghrib. Boleh baca setiap hari apabila terbenam matahari. Tulis kat situ jemaah ya. Ni doa bila masuk maghrib. Atau sebelum maghrib dah boleh baca dah. Anak-anak yang dekat luar tu panggil masuk dalam rumah. Dan baca ramai-ramai. Kalau nak ramai kena kata na'udzubillah. Na'udzubillah. Letak na je ya. Na'udzubillahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Kita kan ramai. Dalam rumah kita kan ramai. Bukan seorang kan. So tak payahlah baca a'udzu. Baca na'udzu. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan ini malam apabila datangnya gelap. Nampak tu?
InsyaAllah jemaah letak 2 set lah. Set 1, a'udzu, saya berlindung. Set nombor 2-nya, na'udzu, kami berlindung. Yang ni dibaca setiap malam bila datangnya maghrib. 30 hari sebulan. Yang kita belajar tadi, awal-awal bulan saja yang nak dibaca. Sebab kita tengok anak bulan. Anak bulan bukan ada satu bulan pun. Anak bulan ni 2-3 hari je. Lepas tu jadi ibu bulan lah pulaknya. Nampak tu. So, kita dapat ilmu je bang. Beza tahu yang tadi lain, yang ni lain. Tapi masing-masing baca masa sama. Tengok anak bulan pun lepas maghrib juga sebab dia terbit masa tu. Terbenam matahari, dia keluar anak bulan. Jelas. Tapi yang ni, walaupun bulan dah besar, dah purnama, dah bulan putih dah kan, 13, 14, 15 bulan kan, hari bulan Qamari. Tapi kalau kita tengok juga, kita baca yang ni. Pasal anak bulan tak boleh baca dah sebab terlepas dah. Kita baca yang masuk waktu maghrib. Cantik kalau siapa nak pergi solat kat surau kan, kalau dulu-dulu kan, masa nak pergi solat kat surau kat masjid tu baca. Kan? Mana tahu antara rumah dengan masjid tu ada apa-apa sesuatu. So kita baca. Sebab tu orang kata nak berlaku kemalangan jalan raya pun berlaku macam sama. Kan? Antara maghrib. Betul tak jemaah kan? Di masa tu syaitan aktif. Sebab tu nak hati-hati jemaah. Ramai yang berlaku kemalangannya, siang hari pun berlaku juga. Tapi kerap kalinya berlaku antara siang dan maghrib. Siang dan malam tu. Pertukaran siang dan malam ialah waktu maghrib. Ramai yang berlaku kemalangannya. Kenapa? Sebab syaitan. Syaitan. Kita bukan nak pun kemalangan. Kita tak nak. Tapi berlaku. Kenapa berlaku? Sebab syaitan terlibat. Masuk dalam mata kita. Nampak sama-sama kan. Dia ingat kata apa? Rupanya lembu. Langgar lembu kat situ. Contoh. Tapi kalau kita baca, insyaAllah selamat. Na'udzubillahi min syarri hadzal ghasiki idza waqab. Baca 3 kali pun boleh. Na'udzubillahi min syarri hadzal ghasiki idza waqab. Na'udzubillahi min syarri hadzal ghasiki idza waqab. Tapi kalau jemaah nak hafal, kena baca repeat sampai 10 kali, 15 kali, insya-Allah jemaah berjaya boleh hafal. Tapi kalau tak hafal, dah nak masuk maghrib, jom cari reha yang ada kitab azkar. Contoh kan. So kita bukalah muka suratnya 332. Okey, teruskan pembaca. Hadis nombor 549. Kami riwayatkan di dalam kitab Hilyatul Awliya dengan sanad lemah dari Ziyad An-Numairi dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila masuk bulan Rejab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kami riwayatkan juga di dalam kitab Ibnu Sunni dengan sedikit tambahan. Okey jemaah, kita rasanya hari ini kita sampai kat sini. Kita tanda elok-elok, minggu depan kita sambung zikir-zikir berkaitan dengan puasa. Walaupun Ramadan dah lepas, dah pergi dah meninggalkan kita, tapi doa-doanya masih kita guna dalam bulan puasa. Maksudnya bukan puasa Ramadan tapi puasa awal Zulhijjah. So masih kita boleh guna pakai minggu depan. Atau kita nak belajar, nak baca buku lebih awal pun boleh. Dia tajuknya pasal Ramadan, tapi doa ni doa umum. Kan? Tapi doa yang kita baca tadi berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kan? Kita dah terlepas dah. Yang tu tunggu tahun depan lah. Masuk Rajab kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami ketika kami berada dalam bulan Rajab. Dan juga berkatilah kami ketika kami berada dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampailah kami ke dalam bulan Ramadan. Ini doa ni memang satu musim saja. Musim bila? Bila datang Rajab. Nampak tu? Tapi 548 hari-hari. Nampak tu? 548 yang atas tu hari-hari je mah. Tapi letak tanda maghrib, masa maghrib. Itu ilmu yang kita dapat ya. So 5 hadis yang kita belajar pagi ni, kita dapatnya untuk anak bulan 3, untuk waktu maghrib 1, dan yang ini untuk tahun depan lah, untuk bulan Rajab. So Ustaz nak buka ruang, kok jemaah ada soalan, ada kemuskilan nak bertanya atau memohon pencerahan berkaitan dengan Zulhijjah pun boleh, pasal korban pun boleh, pasal apa-apa je lah. Kalau jemaah perlu kepada keyakinan ibadah, jemaah bertanyalah ya. Okey, dipersilakan.
Nak tanya kena mute, kena unmute. Kalau Tata takut tak dengar ya. Jamaah yang bertanya tu kena buka speaker ya. Takut duk cakap seorang-seorang. Macam Ustaz tadi dah. Duk baca doa seorang-seorang kan. Jamaah dengar tak masa Ustaz baca doa syifa tadi? Tolong respon. Tak dengar tadi. Ustaz baca doa syifa. Tak dengar Ustaz. Tak dengar tadi. Tak dengar. Sebab Ustaz mute kan? Ya, Separuh betul. je tadi, separuh dengar. Okey. Okey, kita buka peluang dulu kepada jamaah yang nak bertanya. Sila tekan unmute atau buka speaker tu ya. Tak ada ke? Tak terlintas. Assalamualaikum. Okey, sila. Ini Kak Wan Kasmah nak tanya. Kan tadi masa doa di 546 tu, kan kita baca apa Zahaba Syahril, kita sebut bulan. Lepas tu kita ambil terus wajah tu Ustaz. Kita ambil apa? Yang 546 tu. Tengok kat slide tu. Okey. Baca Alhamdulillahillazi zahaba bisyarrin. Kemudian tu kita sebut bulan Zulkaidah. Ya. Syahri Dekat kaza Zulkaidah, tu salin wajah. bukan dengan nama bulan. Wajah Abasyari Zulhijjah. Oh, lepas kaza tu Ustaz Bukan lepas kaza, dekat kaza Kaza tak betul-betul. payah. Oh, Kaza tak kaza payah. kita tak payah sebut lah. Tak payah Ya, sebut. tak payah sebut kaza. Oh, kita ambil terus wajah Abi Syahril. Okey. Ustaz tu nak tahu keterangan tu. Sebab apa? Kalau Nabi sebut bulan Zulkaidah, habis tu kita kena baca bulan Zulkaidah je lah. Masuk bulan Ramadan kita tak boleh baca sebab Nabi baca Zulkaidah. So Nabi bijak. Nabi tak letak satu bulan tertentu. Sebab doa ni boleh guna 12 bulan. Bila 12 bulan boleh diguna pakai, so kita kena tukar-tukar je lah. Tukar nama bulan tu dekat kaza tu. Jangan baca kaza kan. Tak boleh baca kaza tu. Kaza tu sebagai contoh. Kenapa Nabi sabda macam ni? Supaya kita boleh guna pakai sebanyak 12 bulan. Kalau Nabi guna Zulkaidah saja, lepas tu Zulhijjah, nanti bulan Muharram nanti kita tak boleh guna dah. So Nabi bijak. Nabi baca doa ni supaya kita boleh baca setiap awal-awal bulan Qamari. Bermula 1 Muharram sampai 1 Zulhijjah. Letak notis kat situ doa untuk dibaca awal bulan Qamari. Awal bulan Qamari. Kan kita panggil awal-awal bulan lah. 1 hari bulan ke 2 ke 3 ke boleh lagi tu. Sebab kalau kita terlupa 1 hari bulan, bacalah 2 hari bulan. Macam hari ni kan kita tak sempat. Ustaz belum bagi taklimat kan. Semalam dah 1 Zulhijjah. Hari ni 2 Zulhijjah. Malam ni Ustaz nak minta juga. Malam terakhir lah. Tengok anak bulan juga. Tengok anak bulan ni bukan untuk nak pemegang mohon-mohon raja-raja. Tidak. Cuma nak amal saja. Nak ibadah je. Rumah masing-masing dapat pahala. Tujuan tu je. Kita bukan nak isytihar 1 Zulhijjah. Tidak dah. Kan, itu bukan tugas kita nak isytihar raya bila-bila kan. Tugas kitanya ibadah dengan baca doa je. Berkaitan dengan anak bulan. Macam tu. So, doa ni Ustaz repeat lagi sekali. Boleh dibaca setiap bulan sepanjang setahun. Pada bila? Pada awal bulan. Setiap bulan tapi pada awal bulan. Lepas tu kena tahu Arab sikit. Bukan Arab pun. Kita bulan Qamari dah ingat dah kan. Muharram dah pandai. Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir. Semua dah pandai dah. Cuma tukar kat situ je. Ingat sekarang kita berada bulan apa? Kaza pertama tu tukar bulan sebelum. Bulan sebelum bulan sebelah ialah Zulkaidah. Yang kaza yang kedua tu bulan yang berada sekarang. Jemaah kena notis lah, tak boleh dengar saja faham tapi esok lusa Wajah Basyari Zulkaidah. Zulkaidah bisyahri Zulkaidah wajaa bisyahri Zulhijjah. Dia zu dengan z ni dia kena tukar baris.
Tapi kalau bulan lain tak apa. Contoh Ustaz nak buat ya. Alhamdulillahillazi zahaba bi syahri Zilhijjah wa jaa bi syahri Muharram. Yang tu boleh lah. Kalau kita berada di bulan Muharram. Kalau kita berada di bulan Safar, contoh. Alhamdulillahillazi zahaba bi syahri Muharram wa jaa bi syahri Safar. Gitu. Ya. Macam itulah. Tengok kita berada di mana, kita kira satu bulan sebelum. Bulan sebelum tu yang kita letak kat kaza pertama. Bulan yang berada sekarang, kita ganti dekat kaza yang kedua. Boleh jemaah? InsyaAllah ya. Kalau tak ingat, tanya lagi Ustaz ya. Boleh ya. Okey, terima kasih Ustaz. Okay. Sama soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Fatimah ni. Ya, Nak tanya. Katalah setiap kali dekat nak maghrib gelap-gelap tu, kita terlupa baca doa yang tadi. A'udzubillahi min syarri hadzal ghasiqin. Kan kita baca Quran A'udzubillahi falak boleh Ustaz? Memang yang tu kita digalakkan. Yang tu kita kekalkan. Kan Ustaz kita tadi, Al-Falak tu kita baca lepas asar lagi dah. Lepas asar makna kita segera tu. Sampai bila? Contohnya orang ni, dia tak boleh baca lepas asar sebab sibuk kan. Dia baca pukul 5. Orang ni tak sempat baca pukul 6. Orang ni tak sempat, sibuk lah balik hospital ke contoh kan. Baru sampai rumah pukul 7 dah. Bacalah 3 pukul 7. Orang lain lagi, orang yang kelima, yang ke-6, kita urusan tak sama jemaah, betul tak? Kan antara jiran-jiran kita pun urusan tak sama. Orang ni lepas maghrib baru sampai rumah. Ustaz, saya tak baca lagi lah 3 boleh tak nak baca lepas maghrib? Boleh. Macam tu. Boleh baca 3 lepas maghrib. Tapi kalau dah baca lepas asar cukup dah. Cukup dah. Ingat tu. Cuma diberi kelonggaran bagi siapa tak mampu betul-betul lepas asar, pukul 6 boleh, pukul 7 boleh, lepas maghrib pun boleh. Macam kita setiap pagi baca mak surat tu kan, mak surat pagi dan petang sekali ya masuk dalam tu kan. Ya, ada 3 tu termasuklah. 3 ya. Tapi yang ni ekstra, 1 part apa tadi ekstra untuk kita masuk maghrib. Maghrib ni kita tak kira lah berada dalam kereta ke, berada di pasar raya ke, kena baca je. Berada dekat perjalanan ke, sama telah berada di rumah kan. Di mana-mana saja berada, bila dah tahu awal azan maghrib, jawab azan dululah, lepas tu baru baca. Atau baca belum azan. Dua-dua tu boleh. Belum azan dan lepas azan maghrib. Sebab dua-dua tu kita panggil permulaan malam. Penghujung siang nak tibanya waktu malam. So baca a'udzubillahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqa. Senang je. A'udzubillahi min syarri, berhenti di syarri tu. Hadzal ghasiqi idza waqa. Cantik. Itu cara baca nak susun ayat supaya senang hafal. A'udzubillahi min syarri. Kali ke 3 kali? 3 kali. 3 kalilah. Sekali takut takluk. Takut syaitan tak berapa ni kan. Macam kita tembak lah. Kita kan bukan penembak tepat kan. Kadang 2-3 dah tak kena sasaran lagi nampak tu. Biarlah banyak kali nampak tu. Orang yang hebat yang penembak tepat ni satu peluru pun dia okey dah kan. Mana 1 dah pun dia dah boleh dah. Kita tak tepat ni kena sediakan peluru 10 peluru. Dalam 10 tu mungkinlah kena salah satu yang mana kan. Itu cara kita nak berdepan dengan syaitan. Sebab syaitan ni kalau kita baca tak betul, dia gembira senyum dia. Awak baca pun salah kan contoh. Dia duk gelak kat kita je syaitan tu. Tapi kalau kita baca betul sekali je. Sekali tu kena kat dada dia tu. Kalau anak-anak kecil menangis baca ni boleh Ustaz? Iyalah baca ni lah. Baca ni dah baca juga Al-Falak ni. Al-Falak tu baca banyak sampai dia senyap, sampai dia reda. Baca kat telinga dia tu, baca dekat muka dia tu, baca dekat mata dia tu. Sebab dia menangis ni dia duk nampak kat bumbung tu, dia duk tengok bumbung tu. Ya. Baca kuat-kuat, dia baca betul-betul, baca kuat-kuat, bunyi macam ganas sikit. Jangan dia baca qul a'udzu birabbil falaq. Macam tu syaitan tak larilah jemaah. Dia dengar boleh nak gelak kita dah.
Kena bunyi garang. Qul Kalau dia, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Macam tu. Bunyi keras sikit suara tu ya. Ya. Bunyi keras sikit. Sebab suasana tu kita nak menghalau syaitan. Okey, terima kasih. Okey, Ustaz. sama-sama. Okey, jemaah kita baca doa lagi sekali ya. Yang tak dengar tadi tu. Doa untuk kawan kita kan. Katanya siapa? Mata pengurusi ya. Surau kita, surau Al-Insan. Betul Ustaz. Matan pengurusi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa shifaa'an min kulli da' ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta syafi isfi li Haji Ahmad Damanhuri bin Tajul Arifin. Allahumma shfi li Hajjah Rahmah binti Haji Abdul Razak. Allahumma shfi li Adibah binti Ahmad Damanhuri. Allahumma anta syafi isfi li Muhammad Taufik bin Ahmad Damanhuri. Allahumma anta syafi isfihim ya Allah. Allahumma atihim as-sihah wal afiyah. Allahumma atihim as-sihah wal afiyah. Allahumma atihim as-sihah wal afiyah. Wassalamata fid din wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadzir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadzir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadzir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa daratish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.